المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى الكرام وميزان كرام الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بتأويل. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إني بنور وجه الله العظيم لازم على أركان عرش الله العظيم وقامت من أولم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله نبي الله العظيم قد عزمت ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. السلام عليه وعلى مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين روحي والنفس ظاهرا وباطنا. إياك زتوا ومن ما يحل ذاتي من جميع في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية عبدا وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimuliakan sahabat saya Syekh Ismail dan para mutalab yang menuntut ilmu dan semua santri yang ada di depan ini, insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimurahkan rezeki, panjangkan umur, diberikan kesihatan kepada kita semua dapat kembali meneruskan pengajian ilmu kitab ataupun kitab adab yang dikenali sebagai ta'alim ataupun pelita penuntut. Apabila kita nak menjadi seorang yang alim, kita harus pekerjaan urusan pertama kita adalah menuntut ilmu ataupun menjadi mutallab, orang yang menuntut ilmu. Dan apabila kita menuntut ilmu, banyak peringkat-peringkat yang harus kita lalui. Jadi antara cabaran-cabaran dan juga adab-adab dalam menuntut ilmu. Kitab Ta'alim ni adalah salah satu kitab yang kita pilih untuk kita menjadikan kaedah ataupun cara-cara ataupun adab-adab kita ketika menuntut ilmu, menghadapi guru, menghadapi ilmu, mentazimkan guru, mentazimkan ilmu, mentazimkan kitab dan sebagainya. Kita masuk pada fasal fi ta'zimi ilmi wa ahlihi, pada membesarkan ilmu atau mengagungkan ilmu dan juga wa ahli dan ahli-ahli ilmu. Yang ni kita ni semuanya ahli-ahli ilmi. Peringkat awalan ini menjadi mutallab bagi pelajar. Yang peringkat yang kedua yang menjadi apa? Menjadi orang yang membesarkan ilmu kemudian mengajarkan ilmu. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya, orang yang baik dan di antara kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Walaupun dia sebut situ sebagai Al-Quran, Al-Quran adalah sumber utama untuk ilmu. Maka segala ilmu yang ada sebenarnya berdasarkan ataupun berasal daripada Al-Quran. Maka kita belajar ilmu dia, kemudian kita menyampaikannya. Sebab bila kita menyampaikan ilmu, dia akan hidup. Dia akan hidup. Apabila kita sekadar belajar tetapi lepas tu kita diam, lepas tu kita senyap, simpan kat atas rumah sampai kitab tu berabuk. Lah faedah tak ada faedahnya. Sebab apa? Sebab apa dia akan hilang. Begitulah penuh habuk dekat kitab tu. Begitulah dia akan hilang ilmu tu di dada kita. Maknanya dah penuh dengan habuk, dah tak nampak apa, dah tulisan pun tak nampak lagi. Begitulah apabila dada kita dah penuh dengan habuk, ilmu-ilmu semua tak diamalkan dan sebagainya, dan menjadi berat dan juga kita tidak memahami ilmu tersebut.
Alhamdulillah, walaupun kita ni dah berada dalam keadaan kesibukan dengan urusan kerja dan sebagainya, tapi alhamdulillah kita sempat juga sampai ke dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Dan begitu juga sahabat-sahabat yang kita ada di luar sana yang mungkin mengikuti Zoom kita dalam menuntut ilmu ini, insya-Allah mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan urusan kita semua dalam mengharungi penuntutan ilmu itu. Sebab apa? Dalam kita menuntut ilmu kita sentiasa dipayungi oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dipayungi oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha malaikatahu wa ahli samawati wal ard hatta naflahatu fi juhuriha wa hatta al-khawta yusalluna 'alan muallimin an-nasi khair." Sesungguhnya apa? Rasulullah kata apabila sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat yang semua penduduk di langit dan di bumi, sehingga kan semut dan sarang dan ikan di lautan pasti berselawat yang mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kepada kebaikan manusia. Begitu juga orang yang belajar. Ni pada hadis saya Imam Riwayat At-Tirmizi. Makna segala kebaikan an-nas bi khair, segala kebaikan akan diberikan kepada kita, mendoakan segala kebaikan. Mudah-mudahan kita juga yang berada dalam majlis ilmu ini diberikan Allah Ta'ala segala kebaikan di atas muka bumi ini. Sebab apa? Seperti mana sabda Nabi SAW, siapa yang Allah Ta'ala kenakikan baik, man yuridillahi khair yufaqqih fid din. Saya apabila siapa yang orang Allah Subhanahu Wa Taala mengendakinya menjadi orang yang baik, saya Allah Ta'ala bagikan dia kefaqihan kepada agama. Kefaqihan kepada agama, datang kefaqihan itu dengan jalan adinya, dengan jalan adatnya adalah belajar. Apabila kita belajar, mana kita dapat kefaqihan. Tapi kalau minat belajar pun tak ada, kan? Minat belajar pun tak ada, tengok kitab pun tak ada, tengok guru pun tak nak. Duduk saja nak jadi orang alim, nak jadi orang faqih. Memang taklah, kata budak-budak sekarang kan. Memang taklah. Duduk saja bercita-cita nak jadi orang alim, tak akan jadi begitu. Sebab kita kena ada usaha dan ikhtiar. Itulah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena usaha untuk menjadi orang alim, tak boleh nak duduk saja. Jadi dalam untuk menjadi orang alim, nak jadi orang faqih ni, dalam menjadi orang faqih ni kita kena ada adab-adab dia, kan? Macam kita nak jumpa dengan sultan, kita nak jumpa dengan agung, jumpa dengan menteri dan sebagainya, kan? Kita kena ada adab dia, ada protokol dia. Begitu juga dengan untuk mentakzimkan ilmu. Kita dah habis bab yang kemarin tu mengagungkan ilmu. Pada bab fi ta'zimi ilmi wa ahli. Pada ta'zimkan ilmu kita dah baca lepas, kita baca bab yang kedua pada muka surat 50 pada tulis kitab Rumi. Kitab Rumi ta'lim, dan pada muka surat 19. Ya, pada kitab lama, kitab Jawi, atau kitab kuning kita panggil. Suka panggil kitab kuning sebab apa? Memanglah dah lama dia jadi kuning. Simpan dia, kan. Okey, kita masuk pada bab menghormati guru. Siapa guru? Guru juga dikenali sebagai cikgu kalau kat Malaysia ni. Dia kenali cikgu, tak kisahlah dia nak mengajar apa, kecuali dia mengajar benda-benda yang kebaikan. Itu adalah guru. Walaupun dia mengajar kita sekadar alif bata, walaupun dia mengajar kita sekadar ABC, kan? Tapi dia adalah guru. Sebab bila dia mengajar, dia memberitahukan kita segala kebaikan, itu adalah guru. Maka kita kena ta'zimkan dia, menghormati dia, kan? Sekadar yang menghormati sekadar antara makhluk dengan makhluk. Sebab apa? Sebab kita mentakzimkan ilmu tadi, membesarkan ilmu. Sebab ilmu dia datang, walau kadang-kadang dia datang walaupun kita belajar berpuluh tahun, tapi kita tidak ada hormat kepada ilmu, tidak hormat kepada ahlinya, tidak hormat kepada guru, ilmu tu mungkin ada, dapat, tetapi keberkatan pada ilmu tu tidak ada. Maka jadilah terpesongkan ilmu, kesesatan ilmu dan sebagainya. Penyalahan gunaan ilmu dan sebagainya akan berlaku di situ apabila apa? Berkatnya tidak ada. Maka kita mencari keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa? Dalam ilmu, menuntutnya ilmu ini. Mana kita tengok sahabat-sahabat membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sahabat dia menjadi murid dan Rasulullah menjadi
menjadi guru. Itulah di antara perbandingan guru dengan muridnya. Bukan nak suruh kita membesarkan sampai tahap Nabi, sampai tahap Rasulullah. Itu takzimkan yang sepatutnya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan Allah Subhanahu Taala dan para malaikat yang berselawat ke atas Nabi yang untuk memberikan kerahmatan ke atas Nabi, keberkatan ke atas Nabi. Kemudian Allah Subhanahu Taala perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka hendaklah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk penghormatan, takzimkan kepada Allah Subhanahu Taala, kepada Habibullah, kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita taklah sampai tahap macam tu sebab kita bukan nabi. Kita cuma insan biasa yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Taala menjadi apa? Menjadi orang penting di atas dunia ni. Apa menjadi orang penting apa? Jadi khalifah. Sebab itulah manusia, insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Taala, bukan insan yang khas tapi umum, pilih oleh Allah SWT menjadi khalifah. Maka jadilah kita khalifah di atas muka bumi ini dengan apa? Dengan tujuan apa? Memartabatkan agama Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi guru di antaralah pembimbing. Dipanggil cikgu, dipanggil apa lagi? Murabbi. Murabbi ni guru yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dipanggilkan murabbi, dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab guru ni apabila dia bercakap, apabila dia berkata, apabila dia menyampaikan ilmu, semuanya membawa kita kepada dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Kalau dalam kaedah tasawuf dipanggil apa? Sebagai mursyid. Guru yang mursyid. Jangan salah sebut. Dia nak sebut Arab sangat-sangat, dia jadi musyrik pula kan. Dia kena betul-betul. Maknanya guru yang mursyid, yang membawa kita, membersihkan hati kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi kalau dalam peringkat ilmu fiqh dan sebagainya, guru lebih dikenali sebagai apa? Muallim. Yang muallim. Kalau di pesantren, di pondok, di apa, kebanyakan guru disebut sebagai muallim. Ataupun bahasa Melayunya kita panggil apa? Sebagai tuan guru. Itu guru besar lah tu. Kalau kat sekolah dia guru besar, dia pengetua kan. Tapi kalau di pondok dia panggil sebagai tuan guru. Kalau dalam bahasa Arab dia sebagai syekh. Syekh makna guru. Ada panggil masayish makna guru yang hebat. Jadi letaklah apa pun pangkat dia, tapi tujuan dia apalah? Untuk mentakzimkan seseorang itu apabila dia menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz kalau mengajar kat sekolah macam mana? Guru juga ke? Gurulah. Kita sambut hari guru kat sekolah. Semua guru-guru kita raikan dia. Sebab kalau tidak ada guru tersebut pun kita tidak mengenal kalam, kita tidak mengenal penulisan, kita tidak mengenal, tak boleh membaca dan sebagainya. Walaupun itu bukan khusus kepada guru agama, namun segala ilmu yang kita dah katakan tadi, segala ilmu tu asal daripada usul ilmi minal Quran, daripada Al-Quran. Tengok dalam Al-Quran apa ilmu kita nak cari pun ada. Cuma kita faham tak faham, reti tak reti saja. Kan, nak cari ilmu kehidupan ada, nak cari ilmu sains ada, nak cari ilmu apa? Kejadian manusia ada. Manusia dijadikan daripada apa? Daripada tanah, mintin ke awal. Kemudian daripada apa? Bilma, daripada mak, bukan daripada air. Mak tu bahasa Arab je. Mak tu air. Macam kita cerita minggu lepas kan. Keluar ada tiap mak ingatkan dia rupanya dia nak air. Budak keluar daripada cakap Arab dah kan. Kita tengok orang Melayu panggil mak, tak apalah. Itu satu penghormatan juga kepada ibu. Daripada air kan. Itulah kejadian manusia. Kejadian asal manusia. Jadi kemudian manusia dijadikan sebagai insan yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Jadi kita tengok pada kitab kita pada tajuk menghormati guru, dan setengah daripada membesarkan ilmu itu adalah membesarkan gurunya. Faham ayat tu baik-baik. Salah faham kan lain pula. Dikasih makan banyak-banyak kat guru biar besar. So dia kata membesarkan guru, mentakzimkan guru, maknanya memuliakan guru.
Memuliakan guru bukan sampai tahap menyembah, tetapi memuliakan guru, menghormati guru. Ada di antara sahabat-sahabat tu kita cerita, di antaranya mengaji tak seberapa, tapi oleh kerana khidmat dengan guru, hormat dengan guru, memberikan apa juga guru minta dan sebagainya, dia dibesarkan, diberikan keberkatan oleh Allah Ta'ala, diberikan kerahmatan oleh Allah SWT. Akhirnya selepas daripada tu, habis waktu pengajian ataupun sebab gurunya dah tak ada, dia boleh juga mengajar. Padahal tak ada apa hikmat dia pun, tak ada apa kelebihan mengaji tak berapa sangat, tapi kelebihan di keberkatan ilmu daripada guru tu, berkhidmat dengan guru. Orang dulu macam tu kan. Kita tengok orang dulu kalau kita waktu mengaji dulu macam mana kita buat. Yang kecil-kecil lah, yang dah tahap umur dah senja ni tahulah. Umur yang moden ni tak, semua pergi jumpa guru, bayar kan. Dia bayar. Kalau kita dulu tak bayar tu kan. Yang tak bayar. Saya merasalah sekejap waktu-waktu tersebut. Di mana kalau kita pergi nak mengaji, kita berkhidmat dulu. Kan sapu laman, ada rasa tak? Sapu laman, kena angkat air, dulu tak ada paip. Pergi ambil air, pergi angkat, kan, penuhkan empayan kat rumah guru. Bukan jadi hamba guru, khidmat. Khidmat kepada guru. Kan, sapu laman, tu rumah orang yang mengajar ngaji ke, mengajar kitab bersih. Rumah sekarang ni tak perlu. Pergi ulur aje. Dan ada ketetapan pula kan. Kalau kami dulu tak ada ketetapan, ikhlas nak bagi. Kita sesuailah dengan khidmat yang guru beri. Kalau nak dibayar khidmat guru ni, kalau nak dibayar tak ternilai, tak terbayar kita. Tak mampu kita nak bayar. Jadi kita berikan penghormatan yang begitu dulu kan. Sekarang ni makna itu kita lebih kepada penghormatan kepada guru. Setengah membesarkan ilmu itu membesarkan gurunya. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bermula aku hamba bagi mereka yang mengajar ia, dan mengajar akan daku, akan huruf yang satu, jika ia kehendak menjual dia, dan jika ia kehendak memerdeka ia, dan jika ia kehendak membuat khadam ia. Hebat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata bahawa aku ni adalah bermula aku hamba kepada orang yang mengajarkan aku ilmu, walaupun dia mengajar sekadar satu huruf. Maknanya dia bersanggup memberikan khidmat kepada orang tersebut. Maknanya Sayyidina Ali meletakkan dirinya, tawaduknya itu. Ini bukan kata dia terus jadi hamba macam ni, semua jadi hambanya. Kan, maksudnya apa? Menjadi menetapkan martabat kita sebagai murid serendah-rendahnya. Sebagai apa? Sebagai hamba, maknanya hamba kepada ilmu, bukan hamba kepada guru, tetapi khidmat kita kepada guru tu seolah-olah meletakkan martabat kita yang bawah. Jangan kita letakkan martabat kita ke atas. Bila letak martabat kita ke atas, jadi macam hari ni lah. Na'udzubillah min zalik, kebelakangan ni macam-macam kan. Guru pun dia sanggah, gurunya dia cemuk, guru macam-macam berlaku. Kalau kita tengok pun tak sanggup. Kan, sebab apa? Hormat kepada guru tak ada. Kalau tengok peringkat sekolah, jangan marah kalau ada cikgu kat sini. Kan, kalau ada orang tonton video kat sini ke, YouTube kat sini ke, kalau nak cakap, kalau kat sekolah lagi lah. Sampai hormat kat guru tak ada. Sampai apa? Guru pula kena saman. Ada? Memang banyak. Banyak guru kena saman. Guru bergaduh mak ayah pun ada. Guru mengadu murid pun ada. Murid mencabar guru. Paling sedih, guru disuruh mengangkat. Ingat kes tu? Allahu Rabbi. Dah tak ada nilai, seolah-olah tak ada nilai guru, tak ada pun, tak ditakzimkan sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita bukan tergolong masuk mereka golongan-golongan yang demikian kan. Tapi tengok bagaimana bagaimana tawaduknya orang dulu menuntut ilmu, sehingga kadang kata apa, dia sanggup jadikan diri seperti hamba. Ali kata sebagai hamba, nak jual ke, nak merdeka ke, hak guru, sampai tahap begitu. Nak jadi khadam pun boleh, makna berkhidmat. Banyak orang yang berkhidmat kepada guru. Saya pernah jumpa seorang menjadi guru, menjadi memberi khidmat kepada muallim Tuan Guru Haji Wahid, kalau kenal, orang Sungai Udang, almarhum lah kan. Seorang sahabat ni, dia mengaji tak seberapa sangat, kita tahulah sama-sama mengaji kan. Bukanlah kata dia tak bagus, baik orang dia, taklah bukakan pintu hati dia menerima ilmu denganmu mudah. Kerja dia apa? Bawa tuan guru nak pergi ke mana. Dulu bukan ada highway, dia driver yang bukan ada gaji. Khidmat terus. Tuan guru nak pergi mana? Bawa seorang-seorang, macam-macam lah dia dapat. Sama ada ilmu yang terang, ilmu yang sir pun dia dapat. Dia lihat macam-macam.
di antara karamah-karamah tuan guru dan sebagainya. Yang kita nak cerita ni apa? Dia khidmat tanpa apa-apa pun. Bila lepas tu dia orang yang memang cinta kepada ilmu, akhirnya minta keizinan daripada tuan guru untuk belajar di luar. Tuan guru tak bagi. Tuan guru kata apa? Nak pergi kat luar, dekat Melaka ni tak cukup ilmu lagi ke? Pedih. Tapi kerana dia cinta ilmu, akhirnya dia keluar juga. Tetapi berkat daripada dihormat dengan guru tadi, pelajaran dia semakin tinggi dan akhirnya dia jadi salah seorang yang penting juga di Melaka dalam sektor pendidikan. Tapi umur dia tak panjang. Umur dia tak panjang kan. Dah pergi dia kembali ke rahmatullah. Jadi dah mungkin dia izinkan Allah Taala boleh berjumpa dengan tuan guru. Tuan guru yang hebat kan. Seorang murid yang hebat khidmat dan akhirnya menjadi gitu. Ada seorang murid dia juga pernah menjadi pembantu driver dia juga. Kan? Akhirnya dah habis pengajian. Kalau pesantren ni tak ada penghabis pengajian, maknanya dia dah berhenti jadi driver juga. Jadi driver apa? Driver truck. Tapi ilmu masya-Allah. Apabila kita berjumpa dengan dia, bukan dulu mengaji dengan muallim. Kita panggil muallim. Tuan Guru Haji Wahid kita panggil muallim Haji Wahid. Kan bukan mengaji, betul dia. Jadi kita kata orang buat perbincangan kan, masya-Allah, walaupun dia sebagai driver truck, orang Melayu panggil driver lori. Kan, tapi orang yang hebat. Orang yang hebat. Tak tahulah, lama tak jumpa dia, tak tahu kalau dah mengajar sekarang. Bila kita tanya tentang ilmu, masya-Allah, dia punya ingatan dari segi ilmu cukup hebat. Maknanya keberkatan daripada tuan guru tu. Faktilah kena hormat tuan guru. Sebab apa dulu kalau kita memang apa tuan guru cakap tu yang kita buat, tak berani dah, kan? Sekarang hari ni masya-Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa yang mengajarkan seorang hamba, maksud hadis ini akan satu ayat daripada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, maka ialah penghulunya adalah gurunya. Maknanya apabila dia mengajarkan apa juga yang diajarkan daripada ayat-ayat Al-Quran, maka ni adalah guru. Jadi jangan hina guru ni, walaupun dia sekadar guru tadika. Kadang orang apa? Alah guru tadika je. Guru tadika ya. Kalau tak ada tadika takkan masuk sekolah rendah. Kalau kita lah kat sini kan. Kalau sekolah tak ada, kalau di Indonesia tak, kalau enggak ada TK masa akan jadi sekolah dasar. Lepas sekolah dasar jadi sekolah apa? SMP. Kalau di sana. Faham? Kan. Lepas tu naik jadi pula naik SMA. InsyaAllah kat sini kalau tak ada sekolah rendah takkan naik ke sekolah menengah. Takkan naik sekolah menengah, mesti ada tadika dulu, peringkat demi peringkat. Tapi siapa pun mereka, apa pun yang diajar, dia adalah tetap guru. Saya rasa terharu apabila ada murid-murid yang memang cukup menghormati guru. Sampaikan guru dia dah, walaupun guru sekolah tadika ni dia jumpa, dia dah berjaya, dia jadi orang yang hebat, dia tetap hormati guru dia. Arti yang orang yang bagus, dia katakan takzimkan guru. Bersyair Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhahu pada demikian itu katanya, yakin aku akan terlebih kuat hak itu hak gurunya, yang terlebih wajib atas tiap-tiap muslim memeliharanya, menghormati guru. Sesungguhnya wajib bahawa dia hadiah kepadanya akan pemberiannya. Makna memberikan hadiah. Kita tunggu juga beri hadiah hari guru kan. Masih baik kat Malaysia ni ada buat hari guru. Apa? Teacher Day. Ada hari guru kan, dapatlah guru kan. Tapi biasanya kalau hari guru kat Malaysia ni orang nampak cikgu sekolah je. Tapi dia tak nampak guru-guru yang lain. Tapi sepatutnya guru ni, siapa juga yang mengajarkan kita apa juga kebaikan, itu adalah gurunya. Bagi mengajarkan huruf yang satu itu akan 1000 dirhamnya. Ni dah tetap kan, kena bayar 1000 dirham lah. Ini maksudnya apa? Aku yakin dan aku ketahui bahawanya hak yang wajib bagi tuan guru itu terlebih kuat daripada sekalian hak hukum mana hak-hak bagi yang lainnya yang terlebih wajib memeliharakan dia ke atas tiap-tiap muslim. Ini peringkat. Peringkat ni peringkat yang penghormatan yang kedua. Pertama kita hormat ataupun memberikan hak kepada Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua kepada ibu bapa. Kan itu disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga kepada apa? Masayikh, guru-guru kita. Yang tak boleh kita langkau. Itu kena jaga adab ni, kan?
Yang lain kita boleh tempuh. Tapi yang ni kena jaga sungguh-sungguh. Banyak adab dia. Ni banyak adab dia. Kalau ikutkan bila berdepan dengan guru, walau kami dulu waktu belajar nampak anak guru pun anak tok guru pun kita dah nepi dah. Kan kalau berdiri, kalau tengah bercakap senyap. Anak tok guru padahal tak ada apa-apa pun. Anak tok guru belajar pun belum. Kan tapi hormat. Orang panggil hormat itu. Demi Allah sesungguhnya sabitlah dan wajiblah bahawa dihadiahkan kepadanya sekadar 1000 dirham bagi kerana mengajarkan huruf yang satu jua, kerana membesarkan dia dan memuliakan dia. Ini mana bukan satu benda yang wajib, tetapi maknanya nilai itu. Nilai sepatutnya begitu. Maknanya memberikan hadiah kepada guru itu apa yang dia ajar. Sebab itulah kalau kami dulu walaupun di pondok tidak ditetapkan, kecuali pondok sekarang dah moden dah lain sikit kan. Kalau pondok dulu tak pernah ditetapkan berapa yang perlu dibayar. Kan, tak ada pun. Tapi bila kita sendiri fikir bahawa kita harus memberikan juga hadiah kepada guru kita. Orang panggil apa? Panggil sebagai mengambil keberkatan. Macam kita minta lah dengan orang kan. Kita minta ustaz ni buatkan air ke apa ke. Jangan free je. Kan? Sebab apa? Bukan kita nak berkira, sebab nak mengambil keberkatan. Kita pergi jumpa doktor bayar tak? Bayar, lagi mahal. Kan? Sekali sekarang ni kalau pergi doktor untuk swasta paling tidak pun check up je apa dah RM50 tak lari. Kan? Belum ubat lagi, lebih mau. Lebih mau. Kan? 100, 200 kalau pergi yang besar-besar tak ceritalah. Kat Melaka ni ada 3-4 hospital yang besar yang nama swasta. Itu pergi je register dia dah 300-400. Saya pernah tanya dekat orang-orang yang pergi ke sana kan, kata kalau orang luar tak lepas daripada sebelah tangan 500. Itu baru register, belum lagi cerita dia operation, cerita dia ubat lah semua kan. Itu maksudnya tapi kalau guru, minta orang guru senang-senang ya, tapi kita berat nanti nak keluar dia tak apa, dia ikhlas. Dia pandai ikhlas, dia ikhlas. Memanglah ikhlas kerana Allah SWT, tapi dia tetap manusia. Dia tetap juga memerlukan dia ada kehidupan. Kan, datang sini pun kata datang pergi mengajar pun bukan apa, bukan nak naik basikal pun nak juga beli air mineral. Kan, nak tambah tenaga. Kalau naik motor, naik kereta nak juga isi minyak. Kan, dulu saya ingat dulu masa ikut dia selalu follow juga ceramah Ustaz Kazim kata apa kan. Dia kata pergi ceramah orang beli kelapa, penuh bonek dengan kelapa kata. Dah terpaksa pergi pasar pula jual kelapa. Boleh tu. Kan maksudnya macam itulah. Maksudnya menilai ilmu tu kalau kita nak bayar memang tidak ternilai. Tapi maknanya kita memahami situasi keadaan sekarang lah. Demi Allah sesungguhnya sabitlah wajiblah bahawa dihadiahkan kepada sekadar 1000 dirham bagi kerana mengajarkan huruf yang satu jua, kerana membesarkan dia dan memuliakan dia guru tadi. Kerana bahasanya mereka yang mengajar akan satu huruf daripada barang yang engkau berhajat kepadanya kepada pekerjaan agama, maka iaitu bapa engkau kepada agama. Maknanya ni kepada agama. Yang mengajarkan kita kepada agama. Itu yang penting sekali. Maknanya apabila dia mengkhabarkan kepada kita, mengajarkan kita kepada agama walaupun satu huruf, walaupun sekadar apa, mengajar kita perkataan alif. Kalau tidak ada alif, masa akan menjadi kalimah Allah. Itu maksud dia. Kan? Maknanya syarat dia. Walaupun benda yang sedikit, walaupun guru tadika sekadar mengajar A, B, C, mengajar membaca dan sebagainya, tapi dia punya nilai guru tersebut, maksudnya guru tersebut sama dengan guru-guru yang lain. Dan adalah tuan guru kami Syekh Sadiduddin Ashirani ni Syria. Berkata ia masyayikh kami, guru-guru kami, siapa-siapa yang berkehendak ia bahawa adalah anaknya alim, maka saja bahawa meraihkan akan orang-orang dagang daripada ulama-ulama fiqh. Maknanya apa? Bila nak jadi orang alim ni dia kata apa? Kena mentakzimkan, kena membesarkan para ulama. Kalau dulu ulama ni orang dagang, banyak dagang kan. Macam kita kat sini kat Melaka. Siapa di antara orang dagang yang dikenal sebagai penyebar ilmu? Syekh apa? Syekh Abdul Aziz. Kan? Sultan Arifin. Kan kat Pulau Usar tu ada satu makam Sultan Arifin. Syekh Abdul Aziz. Tu antara orang-orang hebat. Syarifah Radhiyah.
Itu dia antara yang orang datang daripada Timur Tengah, membawakan Islam kepada kita. Alhamdulillah, maka Islamlah orang Melaka pada ketika itu dan sehingga kini. Kita patut berterima kasih kepada mereka, syukur sangat sebab apa mereka membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala kepada. Sebab tu dia kena takzimkan, kena membesarkan orang-orang ulama-ulama fiqh ini, dan memulia ia akan mereka itu, dan membesar ia akan mereka itu, dan memberi ia akan mereka itu akan suatu daripada hartanya. Kita tengok di antaranya contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni dah mendidik sahabat-sahabat dia. Sahabat yang mana? Sahabat yang berada di Mekah. Dan sahabat yang Mekah ni telah dididik oleh Nabi dalam diam, daripada diam sembunyi daripada pengetahuan orang-orang musyrikin Makkah. Dan apabila orang-orang Mekah ini berhijrah ke Madinah, apa yang orang Madinah lakukan? Mereka disambut, mereka ditakzimkan oleh penduduk Madinah, penduduk Madinah. Kemudian ada yang memberikan harta kepada mereka, dan ada yang memberikan harta kepada mereka. Ada yang memberikan isteri pun ada kepada mereka. Minta apa? Kena membesarkan mereka. Mana mereka dicuraikan, kemudian dinikahkan dengan sahabat yang datang daripada Madinah, yang datang seorang diri, yang tak ada kehidupan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mentakzimkan mereka, sebab mereka datang dengan ilmu yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selain daripada menuntut terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dengan sahabat-sahabat Nabi. Itu di antara contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka jika tiada anaknya alim, maka adalah cucunya alim. Makna dengan apa? Dengan keberkatan dari membesarkan, mentakzimkan para orang ulama. Kalau tak cucu dia alim, nanti insya-Allah tidak anak dia alim, insya-Allah cucu dia alim. Kita tengok macam tu. Keturunan pun kita tengok juga. Kadang-kadang hari ini kita tengok tuan guru, anak-anak dia tak berapa nak jadi. Tapi kadang-kadang balik kepada cucunya pula. Maknanya tak akan ada yang ikut daripada keberkatan ilmu itu sendiri. Kadang-kadang kita tanya, kau siapa? Dah mengajar ke apa kan? Dia tengok, cucu kepada sekian tuan guru, masya-Allah. Padahal anak dia dulu tak ada pun. Anak dia tak ada pun kan. Biasa macam tu. Itulah kadang-kadang tuan guru ni dia berfikir siapa nak mewarisi ilmu dia. Kalau tak pun ilmu ni bukan satu benda yang mudah. Kitab pun siapa nak waris tu? Kitab mensusun dekat almari tu, agak-agak siapa nak waris. Kalau kita tak didik anak-anak kita, generasi kita akan datang kan. Ilmu tu adalah suatu, memang ilmu bukan untuk diwarisi, tapi ilmu untuk dicakna dalam kehidupan. Maka jika tiada anaknya alim, maka adalah cucunya alim. Maka zahirlah daripada ini bahawasanya membesarkan dan memuliakan akan ulama itu suatu pekerjaan yang makbul dan yang memberi faedah bagi umpama ini. Ini faedahnya. Dan setengah daripada membesarkan tuan guru itu, ini di antara adab. Dia nak ajar lah, nak masuk dah. Adab-adab untuk membesarkan, mentakzimkan guru. Dan setengah daripadanya, tadi dia suruh bagi duit. Dia bagi duit tu maksudnya membesarkan guru dengan apa? Dengan apa? Dengan nilai, dengan nilai yang cukup besar. Bukan macam tu, tapi maksudnya menghargai guru. Dan ini pula diajarkan, dan setengah daripada membesarkan tuan guru itu, syekh itu, muallim itu, dengan apa? Tiada berjalan di hadapannya. Tapi nak lalu mana? Macam mana ni? Ini adab yang kita kena terapkan kepada generasi kita sekarang. Generasi kita sekarang yang dah hilang dah moral, dah hilang dah dia punya adab dan sebagainya. Ini bukan kepada guru je. Kalau guru sekarang memang dah teruk dah. Kepada mak ayah pun sama dah. Kan, pada mak ayah pun sama. Agak-agak kalau kita tengah berbual, dia lalu tak depan kita, dia langgar je. Dan kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita datang pun dia di jalan je. Tak ada macam kita dulu. Nak langgar pun, nak lalu pun fikir 2-3 kali. Tunduk punya tunduk. Betul? Tunduk punya tunduk. Siap ulur tangan ke bawah lagi. Macam-macam. Kena nak apa? Nak jaga adab. Ini bukan kata tunduk. Dia laju je lagi. Zoom. Sekejap je. Macam flash dia hilang. Kan? Macam tu punya makna adab. Apa lagi dengan guru? Dengan guru. Sekarang ni itu yang masalah yang kita kena terapkan sangat-sangat kepada generasi kita. Terapkan dari segi jasmani dan rohani. Jangan berjalan di hadapan guru. Maknanya kalau guru tengah mengajar ke, ataupun guru memang lalu depan kita ke, ataupun berada di kawasan kita, jangan kita sengaja lalu depan guru. Kena adab. Lalu apa? Lalulah belakang kalau ada ruang. Kalau tak ada, tunggu seketika. Kena takzimkan guru. Dan kalau kita sedang beradab dengan guru,
Kan adab dengan guru, tengah bercakap dengan guru dan sebagainya, ataupun guru panggil kita, kita datang tu betul hadapan. Bila kita nak patah balik, jangan pusing kan. Jangan pusing badan kita. Jalan mengundur, pastikan belakang tak ada apa-apa. Kan? Pernah buat, kalau orang buat tawaf wida kan. Adab dia kan. Adab orang buat tawaf wida, apabila selesai daripada tu dia apa? Jalan mustad. Janganlah lama-lama sampai langgar orang tengah buat dekat saf, makna sekadar yang perlu, makna menunjukkan mentakzimkan Baitullah. Begitu juga kita dengan guru, kita mentakzimkan guru, makna kita berjalan tu mengundur ke belakang terlebih dahulu. Kalau orang dulu sampai keluar sungguh kan, takkan dia pusingkan badan depan guru. Macam mana kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kat waktu semayang tu kita menghadap ke arah kiblat. Tu adab tu kena jaga. Waktu mengaji pun ada arah kiblat. Kan, waktu baca kitab pun ada arah kiblat. Sepatutnya begitu mentakzimkan ilmu. Mentakzimkan guru maknanya jangan kita belakang dengan dia. Sungguh tidak sopan. Dan tiada duduk di tempatnya. Mana tempat guru mengajar, macam meja ni ke? Kan? Dia kan duduk dekat sini, suka patutlah ustaz sedap dia, pusing-pusing lagi dia. Dia duduk. Saya pernah tegur seorang sahabat kat Masjidil Haram. Masjidil Haram tu bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng kata orang sekarang kan. Guru-guru yang hebat-hebat, ulama yang besar-besar, ulama hebat-hebat. Dia ada kursi khas kat Masjidil Haram. Dia tak duduk bawah, dia duduk atas. Ada juga lah yang duduk bawah kan. Dia duduk atas, punya kursi. Dia duduk atas dengan bersila kat atas. Kita tengok, wah macam ni hebat dia duduk bersila. Kita pengajian pula nak duduk kat atas tu. Kita ni orang dididik dengan adab. Apabila kita tengok, kenapa duduk atas tu kat tempat tuan guru? Nak rasa juga dia kata, jangan. Kita tidak ada adab dengan guru waktu tempat dia. Kalau orang hari ni bukan kata dia duduk. Dia kenakan guru lagi, dia tampal macam-macam dia suruh kat tempat ni. Dia geram kat guru kan. Geram kat cikgu tu. Dia letak macam-macam kat tempat duduk guru. Ya auzubillah min zalik. Jaga jaga adabnya dengan guru. Dan tiada memulai ia akan bercakap-cakap dengan melainkan dengan izinnya. Yang tiada memulai ia akan seorang tu kepada gurunya jangan bercakap-cakap melainkan dengan izinnya. Jangan berbicara, jangan berkata-kata, jangan senyap. Senyap sementara guru tengah mengajar. Kalau nak tanya pun senyap dulu, angkat tangan, tengok keadaan. Lepaskan guru habis buat bersyarah, mensyarahkan sesuatu perkara, selesai macam tu baru angkat tangan ke apa minta izin untuk bertanya. Jangan tengah-tengah guru tu bagus ada idea, bagus ni bercakap, tiba-tiba dia potong jalan. Masya-Allah. Tu yang adabnya tidak sesuai dengan kita dengan guru. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tulis apa yang takut terlupa, tulis dulu apa yang nak dipertanyakan, apa yang bersoalkan. Dan lagi adab kepada guru dan tiada membanyak ia akan cakap di sisinya. Jangan banyak bercakap di sisi guru. Makna guru baru nak mengajar ataupun guru sedang berbicara dengan orang lain, dia sibuk bercakap. Senyap. Kadang-kadang kita ni dengan guru kita kurang adab ataupun tiada adab. La adab, bukan biadab. Kalau biadab ni dengan adab. La adab, tak ada adab. Tapi kalau dengan yang orang lain pembesar pun pandai pula dia senyap. Kan? Datang habisnya tunduk. Datang Perdana Menteri lagi kan. Numpang raja lagi senyap. Sahabat saya ada seorang, dia tentera, dia kata, kenapa dalam tentera orang boleh tegak je? Kan? Tengah berkawat kan. Ada tentera ni. Tengah kawat tu senyap apa pun tak boleh. Tapi kalau semayang tu gelisah dia tu. Ngadap Tuhan kan. Ngadap Tuhan gelisah dia. Kejap dia gatal kaki, gatal tangan, kok kepala, kopiah pun jatuh. Kok kepalanya basal. Tengah solat. Tapi kalau tentera tu tengok kenapa dia boleh tegak. Kan? Kata orang burung kalau tinggi atas tu burung tak lari. Rasa macam batang kayu. Tapi kenapa solat susah sangat? Solat gelisah. Lepas tu dia dah duduk lamanya imam dia baca panjangnya surah. Kan? Padahal masa kawat tak ada apa bunyi pun, senyap dia. Kan? Kena jerit lagi ada, jerikah lagi ada. Maknanya itulah takzimkan Allah Subhanahu Wa Taala, takzimkan guru. Di depan guru tu senyap. Tengah mengajar jangan bercakap. Kan? Tengah belajar bercakap. Kadang-kadang dia bercakap tu lah bercakap ni. Bunyi telefon pula tu. Dia angkat telefon lagi. Masya-Allah. Kalau ketika
Khaskan waktu. Apabila kita tengah belajar, makna waktu tu kita dengan guru kita apa? Silentkan phone. Kalau boleh matikan terus. Kan? Tapi silentkan lah. Kau ada benda-benda yang emergency kita tak tahu kan. Sebab itulah kemudahan sekarang. Tapi silent. Kalau nak bercakap, minta izin keluar seketika. Kan? Kita pernah tengok orang masuk mahkamah macam mana? Orang masuk mahkamah kan. Kalau dia nak keluar, dia tak keluar macam tu je kan. Dia bangun, dia tunduk, baru dia keluar. Keluar panggung stand. Boleh pula. Padahal kita tak kenal pun dia. Tak tahu pun dia. Kita tahu dia hakim je kan. Dan tiada maknanya. Apa maksud dia? Dan tiada maknanya ia akan suatu pada ketika jemunya. Maknanya apa? Jangan dia membanding-bandingkan guru dengan sesuatu, dengan seorang dan sebagainya. Dia dah jemu dengan guru ni macam-macam dia cakap. Dia ni macam ni, macam ni. Jangan hormat kepada guru kan. Kalau tak ada suka diam lah. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, ketika dia nak makan kan. Kalau makanan yang sedap, Rasulullah selesaikan, habiskan. Kalau makanan yang tak sedap, Rasulullah senyap dan tinggalkan. Kalau rasa gurunya tak sesuai dengan aku, guru ni ngajar, kalau macam ni ngajar, aku boleh ngajar dia tu. Tak payahlah datang, itu terserah. Kan kita tak paksa, sebab ilmu ni bukan satu benda paksaan. Tapi ingat, setiap guru dia ada kaedah dia yang tersendiri. Ada kaedah dia mengajar yang tersendiri. Makanya kadang-kadang kita rasa kita dah hebat dah, kita rasa dia dah berilmu dah, tapi bila kita menghadap kepada seorang guru, pasti ada ilmu yang kita tertinggal yang kita akan dapat di situ, insya-Allah. Sebab yang memberikan ilmu bukan guru tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Guru itu jadi pengantara untuk menyampaikan ilmu. Dan memelihara ia akan waktu yang ditanyain, akan dia bagi mengajarnya. Menghormati waktu bersama dengan guru. Dan tiada memukul-mukul ia akan pintu rumah guru tadi, bahkan sabar ia sehingga keluar oleh gurunya. Maknanya apa? Pergi kat rumah guru, nak jumpa tuan guru apa semua kan, jangan ketuk pintu sangat-sangat. Beri salam sekali, masuk 2 kali, tak ada balik. Kan kadang-kadang waktu kita datang tu tak kena waktu. Waktu tuan guru tengah rehat lah, atau tengah apalah, tengah kailulah kadang-kadang kan. Jadi jangan tunggu, tak ada balik, besok datang lagi. Yang ada tu dia ketuk pintu macam nak tercabut. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak bertemu dengan Nabi, kan, nak bertemu dengan Nabi, kalau benda penting pun sahabat ketuk pintu dengan apa? Dengan menggunakan kuku. Mana apa? Isyarah pada ada di luar. Kalau kita gunakan ni kuat kan. Ini jom kuku supaya apa? Supaya tidak mengganggu. Kalau Rasulullah sedang istirahat, bagi salam tak dengar, mungkin tak dengar, dia beri isyarat. Tak ada, balik. Tak ada balik. Itu adab. Adab dengan guru. Adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan adab dengan guru. Maknanya jangan sampai mukul sampai nak tercabut pintu. Kuat. Sekarang tak tutup pintu kot, pakai loceng. 3 kali dah. Banyak kali. Bagi salam kita tak dengar kan, tak loceng 2 kali, 3 kali dah, balik. Tunggu sekejap, lebih kurang dalam berapa minit ke, tengok-tengok tak keluar juga, okey. Kalau ada pembantu dia akan maklumkan lah. Sebab ada waktu tu tuan guru ni mungkin dia tengah mentelaah tentang Alkitab, dia tak akan mahu diganggu. Sebab ketika itu dia tengah mencari dobit dan sebagainya untuk bahan-bahan mengajar dan sebagainya. Jadi memang tak nak diganggu sebab tak nak masuk benda-benda yang lain. Kalau saya, tuan guru saya dia ada bilik khas, bilik dia suluk, bilik dia beruzlah. Kat situ semua kitab-kitab dia kat situ. Kalau dia dah masuk dalam tu janganlah kacau. Memang tunggu je lah sampai dia keluar. Jangan ketuk, jangan apa kan. Dia takkan keluar. Kerana bahawasanya sekalian perkara-perkara ini semuanya mencederakan, ia akan membesarkan guru. Kalau kita buat perkara-perkara di atas tadi, ada berapa tadi? Ada 7, 8. 7 kaedah, 7 benda yang kita patutnya tinggalkan dan jangan kita buat. Kenapa? Dia akan mencederakan, dia akan membesarkan guru. Maknanya kalau kita buat perkara tersebut, maknanya kita rasa tidak hormat kepada guru. Maka hasilnya dan pendeknya bahawasanya menuntuti ia akan keredaan gurunya dan menjauhi ia akan kemurkaannya dan menjunjung ia akan suruhannya pada yang lain daripada maksiat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tiada ada taat bagi makhluk kepada
maksiatin khaliq. La ta'atin fi makhluqin fi makhluk fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada apa? Pada perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa ayat dia? Baik, ayat kitab lama ni dia berlagu-lagu sikit. Maka yang hasil dan pendeknya, pendekkan kita bahawasanya menuntut ia akan keredaan gurunya, menjauhi daripada kemurkaannya. Maknanya menghargai guru tu, mentakzimkan guru tu, menuntut apa? Menuntut akan keredaan ilmu yang guru beri kepada kita. Keredaan guru, dan apabila guru reda, mana guru meredai juga ilmu yang dicurahkan kepada kita, dan mengharapkan apa? Menjauhkan daripada kemurkaan guru, kemarahan guru, dan menjunjung ia, membesarkan ia akan suruhan pada yang lain daripada kemaksiatan. Maknanya apabila guru mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, menyuruh kita membuat kepada yang baik, dan jauhkanlah daripada segala perkara-perkara kemaksiatan dan perkara-perkara yang buruk. Maknanya selagi guru tersebut mengajar perkara-perkara kebaikan, maka hormatlah guru tersebut, kecuali kepada maksiat, kepada perkara-perkara yang mungkar, itu hindari. Hindari. Kan? Sama kita cakap, kita tengok apa pada dah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Dah apa? Daripada dalam Al-Quran Karim, kita apa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan? Dia bukan cerita pasal politik pula, dengar amri je tu cerita pasal politik tak. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Rasul. Dekat ayat tu ada apa? Ati. Mana ketaatan yang mutlak, tak boleh tidak. Wa atiur rasul, ketaatan yang mutlak, tak boleh tidak. Itu dua. Wa ulil amri minkum. Kataan yang ketiga tu wa ulil amri minkum, maknanya kepada pemimpin ulil amri di antara kamu. Yang maksudnya apa? Yang tadi kenapa yang ketiga tu tidak ada ati, tidak ada perkataan taat? Sebab apa? Yang tu ketaatan yang tidak mutlak. Selagi dia beriman dengan Allah, selagi dia mengikut Nabi, selagi dia berada dalam syariat, taat. Tapi kalau dia bercanggah daripada syariat, tolak. Faham? Carilah sekarang ni 20 bulan nanti. Tak. Selagi dia taat kepada Allah, tu. Selagi dia taat kepada Rasul, tu kita ikut. Kalau dia bercanggah saja, mufarakah. Faham mufarakah? Macam semayang, imam tu ikut jalan betul, imam tu buat perkara yang betul, kita ikutlah. Tiba-tiba dia buat perkara yang salah, kan? Dia bergerak lah, banyak lah, dia buat tak tahu, ataupun dia dah batal ke, dia teruskan lagi semayang. Kita buat apa? Mufarakah lah. Bisa, tak boleh ikut dah ni. Dia dah tak layak diikuti, kan? Ataupun dia dah baca salah, kita tegur lagi. Baca Fatihah ni salah, kita tegur. Harap-harap kita faham lah. Jangan dibaca itu bunyi lain, kita tegur, rupanya kita yang tak faham. Ada yang baca ziratal ladzina an'amta alaihim, dia baca zira, kita kata ni apa pula ni, kita tegur. Zira kita kata kan. Boleh tak boleh kita tegur? Boleh, sebab dia baca salah. Dia kalau nak baca lain kaedah, lain qiraat, dia kena apa? Kena muafakat. Kena maklum. Hari ni kita baca qiraat daripada imam apa? Imam Qalun kata kan, contohnya. Kita nak baca qiraat Imam Hamzah, beritahu makmum. Sebab kita kat Malaysia, kita baca riwayat apa dah? Hafs bin Syam kan. Kita baca, kita tak baca sama, baca tak sama. Kalau dia baca yang lain, siratal lazi, ni apa ni ustaz ni baca sirah pula ni. Dia bukan sad ke? Kan? Ada yang baca sin, ada yang baca za, ziratal lazi. Jangan pandai-pandai kita kata salah. Tapi kalau dia nak baca yang lain kaedah, kita muafakat. Tiba-tiba dia baca waladhdallun. Sudah. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi masalahnya kita tak faham. Tadi kita menemu mufarakah, tapi mufarakah ni biar kita faham. Dan dia apabila imam nak membuat satu kelainan pada segi bacaan yang dibolehkan, maka dia kena maklum, muafakat dengan makmum.
Kecuali memang tempat tu lazim. Contoh kita pergi Mekah. Mekah adalah lazim, memang tidak ada kunut. Memang dah tak baca kunut dah pun. So dia tak perlu nak maklumkan makmum lagi. Bila kunut tak payah cakap lagi dah. Semua dah maklum. Begitu juga mereka kalau yang Hamali datang dekat Malaysia, kita memang dengan kunut. Kan? So dia kena ikutlah. Kan? Jangan menyalahkan ni antara satu dengan lain pada benda yang forok masalah cabang. Kan? Itu kaedah. Maknanya apa? Kalau misal kata tidak betul dari pergi syariat, boleh tegah. Boleh mufarakah. Boleh tak ikut. Sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatin khaliq, kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu taala. Itu tak perlu nak taat. Faham kan? Yang setengah daripada membesarkan guru itu, membesarkan anak-anaknya, dan mereka yang bersangkut paut dengan dia, sama ada bersangkut paut dengan nasab ataupun sebab. Dan adalah tuan guru kami Asy-Syaikh Al-Islam Burhanuddin Syahim Al-Hidayah menghikayatkan ia bahawasanya salah seorang daripada pembesar-pembesar daripada aimah Bukhara adalah ia duduk pada tempat mengajar, yakni adatnya sedemikian. Makna tempat tengah mengajar ni, dan adalah ia berdiri pada setengah-tengah mengajar beberapa waktu dan bertanya mereka itu daripadanya. Berkata ia bahawasanya anak tuan guruku bermain-main ia serta budak-budak pada tengah-tengah jalan, dan datang ia pada tengah-tengah ketika kepada pintu masjid. Pada satu ketika ni tuan guru ni cerita apa, Asy-Syaikh Al-Islam Burhanuddin cerita, dia kata pada tengah guru-guru dia mengajar, orang-orang mengajar ni, alim-alim tengah mengajar ni, tiba-tiba je dia mengajar macam ni, tengah-tengah mengajar tiba dia berdiri. Kenapa dia berdiri? Orang tanya kenapa berdiri tuan guru? Kan dia kata anak tuan guru dulu. Anak kepada dia tuan guru dah. Dia mengajar dah, dia orang alim dah, tapi dia membesarkan guru dia yang lebih hebat lagi. Yang lebih besar lagi. Kenapa dia bangun? Sebab dia nampak anak tuan guru dia tengah bermain tadi datang ke pintu masjid tempat dia mengajar. Jadi dia nampak. Selagi mana dia nampak, dia bangun sebagai hormah. Itu baru anak tuan guru. Orang alim sampai tahap macam tu. Kita bukan kata anak tuan guru datang pun kita tak tahu. Kan kita tengok kalau macam majlis hall, saya suka tengok kalau cara-cara ada adab guru-guru kita waktu majlis hall kan. Kalau datang ustaz lain, datang guru-guru lain tu, masya-Allah dia tengah selawat kadang dia bangun. Dia bangun, dia takzimkan guru yang dah datang. Kemudian cara mereka, ya Allah, hebat ni. Tapi kita dah kurang sekarang ni. Kenapa tak? Saya tak tahu. Bukan nak minta dibesar-besarkan. Rasulullah pun tunjuk adab. Kita guru, kaedah kita lain menghormati murid, ada cara dia. Murid menghormati guru. Ini kita cerita murid menghormati guru. Seperti Rasulullah SAW ketika dia masuk ke masjid, sahabat bangun, dia kata tak payah ijlis, duduk. Itu cara dia tawaduk Rasulullah SAW dan mengajarkan kepada sahabat-sahabat dia. Makna guru bukanlah dia nak membangga diri sebagai guru, tidak. Ini kita cerita adab kita, tugasan kita kepada guru. Guru pun ada tugasan dia dan ada adab dia kepada murid. Dan kita cerita bab murid dengan guru. Sebab apa? Ni kita taklim, orang yang nak share ilmu, orang yang nak meningkatkan ilmu dan sebagainya. Jadi dia kena jaga adab yang ini. Maka apabila aku melihat dia, nescaya aku berdiri baginya kerana membesarkan bagi guruku, iaitu Al-Qadhi Al-Imam Fakhruddin Al-Asbani, dan dia adalah ketua bagi aimah-aimah di negeri Moro. Ini cerita zaman dulu kan. Dan adalah sultan pada zaman yang mulia itu akan sehabis-habis memuliakannya. Dan adalah qadhi. Ia berkata, ia semuanya aku dapatkan akan dipangkat dengan sebab memuliakan guruku. Qadhi apa ni? Dia qadhi, kemudian dia menceritakan pada apa? Pada orang, dia kata dia mendapat ilmu tu dengan apa? Dengan membesarkan guru-guru dia. Kerana bahawasanya adalah aku berkhidmat akan guruku Tuan Qadhi Aba Yazid Al-Dabusai, dan adalah aku berkhidmat akan dia dan aku masak akan makanannya. Wahal tiada aku makan daripadanya, hanya memasak itu semata-mata kerana membesarkan dia dan memuliakan dia. Membesarkan, masakkan untuk guru dia yang tadi jadi supir kepada guru dia dan sebagainya. Ini orang hebat, dia tahu letakkan martabat dia sebagai murid kerana membesarkan guru. Taklah sibuk guru nak masak lagi, nak apa lagi kan. Balik-balik makanan dah siap, terhidang, lepas makan dah boleh sama mengajar balik dan sebagainya. Itu dia antara kaedah membesarkan guru. Begitu juga kami dulu kan. Kalau zaman-zaman mengaji dulu, kita bukan ada bully, orang panggil apa sekarang ni?
Sekolah ada buli, asrama dia ada buli kan. Pelajar senior dia akan jadi pelajar yang hebat kan. Dia suruh semua budak-budak anak ni, budak-budak freshie ni kan junior ni akan jadi hamba dia. Jadi suruh buat kerja macam-macam, suruh cuci baju lah apa. Tapi kalau kami dulu, kami waktu mengaji, kita memang secara automatik akan menjadi hormat kepada pelajar senior. Ni pelajar yang lama. Dia datang kita ni pelajar yang baru, memang kita akan beri khidmat. Tapi taklah dipaksa. Kalau kita nak cuci baju, kita tengok ada selai dua baju pelajar lama yang mengajar kita, yang sama-sama berkongsi, memberikan kita jalan kaedah bagaimana nak mudah menghafal, nak mudah belajar dan sebagainya. Dia akan datangkan begitu. Dia akan datangkan begitu. Tapi sekarang tak boleh, sekarang bukan tak ada, sekarang dia paksa. Tak buat, siap. Dia suruh apa ni, tiup lampu. Bila nak habis? Mantap boleh lah kan. Tu jaga. Habis. Maknanya dengan apa? Dengan memberikan, dengan berkhidmat kepada guru, memberikan apa? Memberikan barakah. Saya cuba nak habiskan tajuk ni supaya masuk yang lain insya-Allah. Dan Syekh Imam Ajal Asy-Syamsi A'immah Al-Khulwani sesungguhnya keluar daripada Bukhara dan berhenti pada setengah daripada kampung-kampung di sana pada beberapa hari, dan sebab jatuh baginya suatu perkara yang menyebabkan baginya keluaran daripada negeri kepada kampung itu, dan ziarah dia akan sekalian murid-murid yang lain daripada Syekh Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Zarnuji. Maka berkata ia baginya ketika berjumpa dengan dia, kerana apa engkau tidak ziarah akan daku? Maka jawab ia, adalah aku masyghul dan ralib dengan khidmat akan ibuku. Maka berkata ia, di rezeki akan dikau dengan umur, dan tiada rezeki akan dikau dengan perhiasan mengajar dan keelokannya. Na'udzubillah. Maknanya apa? Maknanya dia dah sampai kan tempat apa? Tempat dia keluar daripada tempat kampung dia tadi, dia pergi ziarah. Ke tempat apa? Tempat orang alim, tapi sampai sana dia tak pergi ziarah. Dia orang tanya kenapa tak pergi ziarah, dia kata dia sibuk. Dengan apa? Berkhidmat kepada ibu dia. Tapi dia kena apa? Kena juga ambil waktu dengan mentakzimkan guru. Sebab apa? Itu sumber ilmu. Bukan kata meninggalkan guru dia, tidak. Kan? Tapi membesarkan ilmu. Itu dia maksud dia. Tiba-tiba Tuan Qadi itu jadi seperti itu sungguh, kerana bahawasanya ia pada kebanyakan waktu-waktunya duduk ia di kampung-kampung dan tiada berperaturan baginya oleh mengajar. Itu berkat daripada guru dia dah cakap macam tu tadi kan. Dia tak perlu mengajar pun, dia duduk je kat kampung. Bahawasanya penuntut-penuntut ilmu itu adalah mereka itu dalam negeri-negeri dan tiada pada kampung-kampungnya. Maka siapa yang mempersakiti daripada oleh gurunya, saya diharamkan baginya ilmu dan tiada manfaat ia daripada melainkan sedikit-sedikit sahaja. Maknanya kena memberikan khidmat kepada guru, memberikan ta'zim kepada guru. Ini adalah di antara jalan-jalan pembuka jalan ilmu. Itu maksudnya lah. Sebab apa dia tadi dia melebihkan yang lain, mereka pada keurusan-urusan lain ini, dan ini suatu syair bahawasanya guru dan bomoh-bomoh tiada keduanya. Bomoh pun masuk ke sini. Kita dengar baik-baik syair dia, apa maksud dia kat sini ya. Bahawasanya guru dan bomoh tiap keduanya, tiada nasihat keduanya apabila tiada dimuliakan keduanya. Maka sabar olehmu bagi penyakit engkau jika terasing engkau daripada bomohnya, dan memahami dan memadai olehmu dengan jahil engkau jika terasing engkau daripada gurunya. Memadai dia kata. Wah, ni ayat dia lah kan. Ayat dia. Maksudnya yang kita faham kat sini apa? Bahawa guru dan bomoh ni lebih kurang sama je. Sama taraf dia. Ni bukan nak letak taraf ilmu. Bomoh ni maksudnya tukang ubat. Jangan pandang bomoh kita. Bomoh kita lain. Ni tabib kan. Tabib maksudnya tukang ubat. Doktor lah sebenarnya cerita. Guru dengan doktor ni sama. Seandainya tak ada nasihat, tak ada kita dapat nasihat, tak ada dapat kaedah perubatan daripada dia, tak ada dapat nasihat kesihatan. Kalau sakit, mati je lah. Kalau guru, tak ada kita dapat ilmu daripada dia, itu duduk jahil terus. Itu maksud dia. Mana apa? Maka sabar oleh membagi penyakit. Sabar jika terasing kau daripada bomoh. Mana kau tak jumpa doktor, sabar je lah, sakit je lah terus. Silap-silap tak sempat sakit. Bye-bye. Pak tak jumpa doktor, tak boleh. Doktor tak nak hiraukan kita. Sebab apa? Kita tak hormatkan dia. Kita tak datang jumpa dia pun. Kita nak sekarang orang tak payah pergi jumpa doktor, doktor datang jumpa dia. Full fee makin miskin. Faham? Ada duit tak ada masalah, telefon doktor datang. Tapi maksudnya kita perlukan dia. Begitu juga dengan guru. Kalau kita tak ada guru, maknanya kita akan hidup terusan dalam kejahilan.
Kadang-kadang jawapan orang bila datang satu musibah, bila datang satu permasalahan, dia senang je. Ustaz, saya tak apa ustaz. Saya tergolong dalam golongan jahil. Saya tak buat tak apa. Ustaz tak boleh tak buat. Ustaz ada ilmu. Ustaz dalam keadaan tahu. Bila dia bercakap tu, dia tahu tak tahu? Kadang-kadang tengok buat maksiat apalah, ustaz-ustaz dia buat maksiat, dah tahu buat maksiat. Kalau kami ni tak apalah. Kami tu apa? Tahu tak perkara tu maksiat? Tahu. So kena hindar lah. Kena hindar. Kalau misalnya kata dia tak tahu perkara tu maksiat, umur dah berapa? Umur dah berapa? 40, 50, 60. Dah senja lah. Takkan tak dapat membezakan yang mana baik, yang mana buruk. Maknanya benda tu perkara maksiat. Maknanya kalau kau tak tahu, maknanya selama ni kau memang tak ambil tahu. So akan dipersoalkan juga, ke manakah umur kau yang sepanjang hayat itu diberi oleh Allah SWT, bawa ke mana? Takkan ilmu pun tak ada. Maknanya itu nak kena jawab. Jangan mudah, jangan kata nak lepas tangan. Ustaz dia kena buat sebab dia tahu. Habis kita bukan ustaz. Ustaz tak ustaz, persoalan sama. Ustaz lagi lebih je, sebab dia tahu. Yang tak tahu lebih juga. Sebab apa? Apa selama ni kau buat dalam umur kau yang ada? Amen. Lepas tu kalau kita ni dibuka oleh Allah Ta'ala pintu hati kita untuk datang belajar tu, syukur sangat-sangat. Sebelum kita tutup mata. Sebab apa? Sebab apa kita dah ada jawapan. Sama dengan apa? Burung apa? Burung ababil kan? Betul? Dia kecil je. Tapi yang datang serang Kaabah tu apa? Gajah. Apa dia boleh buat? Apa dia boleh buat? Tapi oleh kerana takut dia kepada Allah SWT, akan dipersoalkan apa jasa-jasa kau, apa ikhtiar kau untuk selamatkan Kaabah. Ingat tu. Apa ikhtiar dia? Apa usaha dia? Akhirnya apa? Dia kutip batu-batu. Pergi serang burung, pergi serang apa? Tentu bergajah. Dia sebabkan asbabnya. Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia. Itulah hidayah yang kita nak. Tapi kalau kita tak usaha, hidayah tak akan datang. Kita tak usaha. Macam tadilah, kita tak usaha nak menuntut ilmu, nak jadi orang alim. Memang tak lah. Kita duduk di rumah, kan? Dia tengok TV, tengoklah Al-Hijrah sekejap. Dia tengok Hijrah setengah jam pun tak habis. Lepas tu dia tengok yang lain. Drama lah, apalah, Korea lah. Tapi nak dapat hidayah, nak dapat taufik, nak dapat ilmu, nak jadi orang alim, memang tak. Dan ilmu, ingat, cara kaedah berilmu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan sistem apa? Talaqi. Berdepan. Allah Ta'ala utuskan Jibril datang kepada Rasulullah SAW secara berdepan. Ajar Rasulullah baca Al-Quran. Rasulullah tak tahu apa-apa. Terus secara adab. Tengok ulama'-ulama' dulu. Adab dia bagaimana. Semua dengan cara berdepan. Dia tak boleh ngajar ngaji Quran lagi nak kena depan. Kan, ke belakang-belakang ni kan dia sebut entahkah boleh je, kita yang tu pun boleh lah. Dia kena apa? Antara lelaki dengan musyafah. Kena betul-betul, kan. Dan maksudnya bahawasanya tiap-tiap daripada guru dan momok itu tiada menasihat keduanya bagi muridnya, dan sakitnya apabila dia memulihkan keduanya, kerana bahawasanya keduanya itu tiada kasih sayang, tidak suka ia akan keduanya pada ketika itu. Dan jika engkau terasing guru, maka memadai olehmu dalam jahil. Memadai teruk orang kau tu jahil dalam terus. Kerana bahawasanya apabila terasing engkau daripadanya, nescaya tiada mencita-cita ia pada mengajar akan dikau. Engkau tak datang, kau tak nak cari ilmu. Sebab ingat ilmu apa dia cerita? Talabul ilmu, talab, tuntut, bukan pesen datang. Tapi kita ni sekarang syukur sangat, kan, dekat madrasah, dekat surau, dekat masjid kita ilmu terdatang, tuan guru datang kat masjid. Sebab apa? Orang datang kat masjid, masa kita guru datang kat masjid. Maknanya apa? Tugasan kita carilah, pergi bergerak. Jangan duduk rumah. Duduk rumah takkan dapat apa. Takkan dapat apa-apa. Mana kena datang, kan, kena datang. Kadang-kadang tuan guru datang kat masjid dah, orang tak ada, kan, ajarlah dinding tu. Tak apa ustaz, orang tak datang. Sekarang ni apa? Dia tengok Zoom. Yang sekarang ni teknologi kan. Zoom juga. Tapi bila kita berkesempatan datang, kan, boleh tak ada masalah. Tapi jangan tinggal menjadi ilmu, jangan tinggal. Tapi kena adab juga. Jangan hanya di belakang tabir saja. Akhirnya guru bercakap dengan tabir. Cakap dengan handphone kat depannya.
Kurangnya tak ada kan. Lepas tu dapat komen. Macam-macam kan. Dia kata ilmu gini-gini. Orang sekarang ni lebih alim daripada guru. Demikian juga momok apabila terasing oleh penyakit sakit daripadanya, maka hendaklah sabar ia akan sakitnya dan janganlah keluh kesah kerana tiada manfaat baginya oleh ikhtiar momohnya. Dan dikayatkan daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan cerita terakhir ni. Ni hikayat lah. Di Baghdad. Ni macam cerita Piramli. Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Piramli memang suka kalau cerita Baghdad, makna kemasyhuran Islam itu dalam cerita Piramli. Baghdad, Harun Ar-Rasyid. Kan? Saya lah Raja Harun Ar-Rasyid tadi kan. Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad menghantar ia akan anaknya kepada Al-Asma'i. Asma'i maksudnya apa? Tentang guru, mengajar pada guru, iaitu satu syekh daripada masayih Rabiah, supaya mengajar ia akan ilmu adab dan ilmu lainnya. Maka melihat Al-Khalifah Al-Syekh Al-Asma'i pada suatu hari berwuduk ia dan membasuh ia akan kakinya. Dia datang, dia hantar anak dia pergi tempat pengajian. Wahal anaknya Tuan Khalifah mencucur ia akan air atas kakinya. Maka mencucur Al-Khalifah Ar-Rasyid tadi, pada demikian itu pada maka berkata ia, sungguhnya menghantar aku akan dia, anak dia ni, kepada engkau, pada guru ini, supaya apa? Engkau mengajar akan dia dan berbuat akan dia. Maka kerana apa engkau tiada menyuruh akan dia dengan bahawa mencucur ia akan air dengan salah satu daripada kedua tangannya dan menggosok ia dengan salah satu daripada akan kaki engkau, satu tangan tadi, maka tersabitlah dengan bahawa ia membesarkan guru itu lazim dan mesti. Ini yang baik ni. Ini khalifah yang baik, ini pemimpin yang baik. Faham cerita dia? Tu saja nak tengok kan. Dia punya khusyuk, dia punya angguk dia macam kan. Khalifah Ar-Rasyid dia hantar dekat anak dia kepada masyayikh, kepada guru. Pada guru ni. Lepas tu bila dia datang, dia hantar macam kita lah. Sekali-sekali pergi ziarah anak kita kan. Hujung minggu pergi ziarah. Tengok-tengok anak kita tengah buat apa. Ambil air minum. Ambil air, cucur kat kaki guru. Kat kaki ni. Kita tengok kaki, kalau kat tangan okey lagi. Kan, tengok kat kaki. Lepas tu apa? Tengok cucur kat situ. Kalau kita tengok apa? Kita sekarang, hari ni kita cakap ikhlas hati kita. Geram tengok pengajar punya guru ni. Betul? Apa ni pengajar aku hantar anak aku suruh ngaji, suruh ngafal, suruh mengaji kitab. Dia sekarang jadikan anak aku hamba. So cucur air kat kaki dia, suruh air kat kaki dia. Itu kalau kita. Kan? Ya macam tu. Takut dengan aku. Kan? Kalau kita tengok macam tu. Tok saya cakap apalah, angkat bekas kendi tu. Saya pernah jumpa yang buat macam tu. Angkat bekas kendi, tok guru nak makan, dia duduk bawah, siramkan tok guru yang tangan. Kalau kita tengok apa? Ajar dia makan sedap-sedap kat atas, anak aku kena cuci tangan dia. Kan? Tapi Harun Ar-Rasyid kata apa? Harun Ar-Rasyid kata apa? Aku ajar hantar anak aku pada engkau, so ajar dia ilmu dan juga adab. Itu maksud ayat tadi. Tapi kenapa engkau suruh dia cucur je air kepada kaki engkau? Sebab dia ada dua belah tangan. Kenapa tak satu tangan cucurkan air, satu tangan lagi gosok kaki engkau? Sampai tahap macam tu. Sebab apa? Dia nak didik anak dia. Dia nak suruh anak dia jadi orang yang baik, orang yang soleh. Itu Khalifah Ar-Rasyid, menteri, raja. Kalau kita ni, rasanya kalau anak kita dia buat macam tu, kita dah rasa guru tu kurang hajar. Kalau khalifah agak-agak, kalau khalifah sekarang khalifah sekarang terus kan, khalifah sekarang agak-agak macam mana? Saman terus kan? Bukan nak merendahkan siapa, tapi makna kaedah tu. Maknanya kita nak didik diri kita, selagi tak patah giuk anak kita. Sekarang cakap kita macam tu lah kan. Selagi tak patah giuk anak kita, didiklah. Tak ada masalah pun. Dia bukan nak jadikan hamba kan. Ada satu kisah, dia kata Ali Sofi kan, dia makan sedap-sedap, anak murid dia tengok dia makan. Anak murid tengok dia makan ayam. Dia makan, kisah tu dia cerita, dia makan ayam, makan sedap kan. Sedap dia kata apa. Lepas tu anak murid tengok je. Dia kata, Ali Sofi, kau ni Ali Sofi ke apa? Makan sedap-sedap, relax je kan. Ali Sofi ke ni? Orang yang dekat dengan Allah SWT kan, dia kata. Dia kata, habis murid-murid kata tengok tak makan tak apa kan.
Murid dia suruh jaga perut. Jaga perut sebab apa? Jangan bila banyak makan kita letih. Kita banyak nak rehat, banyak nak apa. Sebenarnya dia mendidik anak murid supaya apa? Sabar. Supaya sabar tengok keadaan macam tu. Akan sampai kau bila kau nak akan jadi. Bila kau nak akan dapat. Darah ayah mak ayah tengok dia kata kalau macam ni kau bukan SOP yang aku respect. Dia kata apa? Kalau misal kata anak kau dah sampai tahap macam ni, makanlah. Apa dia buat? Dia kumpulkan balik tulang-tulang tu, seru dengan iznillah, dengan izin Allah bercantum dia jadi ayam. Apa dia buat? Kalau sampai tahap tu maknanya dah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, murabi dia dah ajar yang begitu, macam tu tak ada masalah. Sebab dunia dah tak dekat hati. Dunia dah tak ada hati. Orang sufi ni dia ajar dunia itu tidak letak di hati. Nak jadi sufi dia macam cerita lah, banyak cerita dia. Maknanya dah tak ada apa. Nak jadi orang soleh ni banyak dugaan. Kan? Kadang-kadang kita tengok dengan berbagai cara untuk mentawadukkan kita, merendahkan diri kita. Sebab tu kadang-kadang sekali kita kena buat. Supaya apa? Ada tak rasa malu dengan makhluk? Kalau ada masih ada rasa malu dengan makhluk, kita jauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita dah tak rasa malu dengan makhluk kita dah tak rasa apa dah. Hati kita dah tak ada makhluk, dah tak mengharapkan kepada makhluk, maknanya hati kita dekat dengan Tuhan. Tapi kalau pakai serban sengit sikit, nanti orang kata apalah tu guru ni gini. Rasa macam tu, rasa orang kata. Habislah. Habis. Tu kita nilai diri kita lah. Itu sikit kita bagi nilai diri kita ke mana. Kan? Bukan suruh pakai baju cuma camping, tak. Hargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hargai. Kan? Tapi buat semuanya letak. Kita dah cakap minggu lepas kan? Letak kerana apa? Kerana Allah. Terpakai kerana kita menghargai nikmat yang tak lawi kepada kita. Pakai yang hebat-hebat, yang cantik, tak ada masalah. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat yang terbaik. Dan Rasulullah pilih kuda yang terbaik. Jadi antaranya lah kita boleh ambil contoh. Rasulullah maknanya apa? Ambil kenderaan yang terbaik. Rasulullah punya kuda dia ke merah-merahan, coklat ke merah-merahan. Kerana kat sini ada tanda putih. Kuda yang tu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuba cari, susah nak cari kuda tu. Tapi kalau cari kuda tu, jumpa kuda tu, dia antara kuda yang cukup cergas. Cukup hebat. Saya pernah jumpa hadis tu, kemudian sahabat tunjukkan, ni jenis kuda dia, memang hebat. Kita nak dekat pun takut. Sebab orang yang berkaliber saja yang mampu buat gitu. Itu jugalah kenderaan. Kan? Kita cari yang hebat sebab apa? Mudah kita untuk bergerak. Untuk apa? Gunakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga dengan apa? Pakaian. Kan? Ulama sufi dia dengan kaedah ulama sufi. Ulama fiqh dia kena dengan kaedah ulama fiqh. Ulama fiqh kalau dia pakai yang macam pink pula, orang kata ni dah apa? Mana lagi segi kebersihan, lagi segi adab dan sebagainya. Dia sesuai dengan fiqh dia. Itu kan kaedah. Kaedah. Sebab tu kata apa juga yang kita buat dengan ilmu. Jadi tuan guru tadi dia ada kaedah dia yang tersendiri mendidik murid-murid dia. Jadi kita jangan cepat menyalahkan orang, jangan cepat menyalahkan ini dan sebagainya. Sebab kita dok pandang manusia. Sebab manusia, guru ni dia akan mensandarkan kepada ilmu. Sebab tu dia dikenali sebagai muallim, dia dikenali sebagai murabbi, dia dikenali sebagai mursyid dan sebagainya. Mengikut jalan-jalan yang tertentu. Guru sekolah dengan cara guru sekolah. Dan Syekh Ustaz dengan cara Ustaz yang tersendiri. Jadi kita maknanya adab-adab kita dengan guru itu adalah lebih kurang yang kita masukkan dalam yang kita bacakan dalam kitab Ta'lim ni. Mudah-mudahan menjadikan rujukan kita. Makna kesimpulannya guru ni adalah dihormati dan hormatlah kepada guru. Guru tak mengharapkan pulangan daripada dinar ataupun wang dan sebagainya. Itu adalah untuk sikap kita untuk mentakzimkan guru. Itu saja. Kan sebab kalau tanpa guru, siapalah kita? Guru yang membawakan kita kepada Allah SWT. Sebab itulah dia dikenali sebagai murabbi. Dan guru juga yang menyucikan diri kita dikenali sebagai mursyid. Guru juga yang memberikan kita ilmu. Kerana sebab dia dikenali sebagai muallim. Guru yang membimbing kita ke jalan yang lurus. Dia dikenali sebagai guru. Jadi tujuan kita mendalami kitab ini atau mensyarah kitab ini supaya apa? Kita
sedar tahap kita ini sebagai murid dan tahap ini sebagai guru dan apa kewajipan kita dan apa tugasan kita kepada guru, supaya apa? Supaya ilmu kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kan kalau tidak kerana guru tidaklah kita sampai mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Alif itu satu, tanpa alif tidak akan menjadi kalam Allah, tidak akan menjadi kalimah Allah. Mudah-mudahan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan rahmat kepada kita semua dan diberikan kesihatan yang baik. Mudah-mudahan kita dapat mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di masa-masa akan datang dan di kuliah-kuliah yang lain, insya-Allah. Ada apa-apa soalan, insya-Allah? Ada? Tak ada? Ya, saya. Okey. Macam mana kita nak respon? Mana dia banding-bandingkan guru ni macam ni, guru A macam ni, guru B macam ni, guru C macam ni. Contoh gini lah. Dekat ruang ngaji ni kan. Kita ajak dia datang. Dia kata okey, guru ni dia tak suka. Atas sebab-sebab yang tertentu lah. Okey, ada sebab-sebab tertentu. Itu tu bilang pada dia lah. Sebab sebenarnya gini, kaedah pengajaran dia bergantung pada metod, bergantung pada kaedah seseorang sendiri. Kalau guru tu mungkin berasaskan sekolah, dia akan mengajar kaedah sekolah, kan? Ataupun guru sebagai pensyarah, dia dah memang cara dia kaedah seorang pensyarah. Dia akan cerita satu persatu sampai kadang-kadang kita benar tak faham, kan? Kalau guru dia, sistem dia mungkin pengajian yang madrasah, pengajian pondok dan sebagainya, dia akan ikut kaedah yang dia. Tapi apabila seseorang kata dia suka ke guru ni tidak tersuka, macam mana kita nak jawab? Kita pun tak nak jawab. Cuma kita kata segala ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara ilmu datang pada kita dengan berbagai cara. Ada orang mendapat ilmu dengan belajar, ada orang mendapat ilmu dengan praktikal. Kadang-kadang orang belajar dia tak tahu. Banyak orang kadang-kadang, contoh pengurusan jenazah, dia belajar banyak kali dah pergi kursus, tapi tak pernah pun mandikan jenazah contohnya, tak pernah pun potong kain kafan contohnya. Tak boleh buat kalau suruh dia buat terus, kan? Macam kita juga kalau kita belajar, macam kita belajar sifat 20, hari ni kita belajar tak masuk, tapi kita tak pernah mentelaah dan juga memuzakarah tentang tu, dia kena buat, kan? Begitu juga tadi guru, kalau guru daripada peringkat sekolah dia mengajar lain, guru peringkat universiti dia mengajar lain, guru terdika dia mengajar lain, tapi ilmu lah. Kadang-kadang kita ni sikap kita satu apa? Kita nak terus ambil yang atas. Apa kita tak meniti daripada bawah. Bila kita tak meniti lagi daripada bawah, kita akan rasa bila kita belajar di atas, kita rasa kita orang hebat. Tapi kita tak ambil daripada bawah. Apabila kita sampai dekat atas, bila kita terlupa ataupun tak jumpa punca, kita jatuh. Kita jatuh. Makna apa? Segala ilmu, segala sama ada guru ke apa juga yang dia ajar, selagi dia mengajar benda yang tidak bercanggah daripada syariat, itu adalah ilmu dan harus dihormati. Harus ditakzimkan. Sebab itulah daripada sumber yang melandaskan kepada Quran dan juga hadis. Yang keduanya sebab kaedah ada orang suka kaedah yang macam tu. Sebab dia juga bekas pelajar universiti dan sebagainya, dia suka kaedah yang daripada pensyarah dan sebagainya. Tetapi ada orang dia biasa dia kata, saya belajar ilmu untuk beramal, kan? Saya pergi detail-detail macam ni bila masa saya nak dapat, saya nak faham. Jadi kita dia ambil konsep yang pandangan terus untuk beramal. Kata cara dia lah, tak ada masalah. Jadi kalau dia kata dia tak nak ikut, tak nak datang, tu terserah, kan? Terserah kepada dia. Itu sebab kaedah dia sendirilah, kaedah pemahaman yang dia pakai sendiri. Cuma setiap apa yang disampaikan tu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kadang-kadang kita tak faham tapi orang lain faham. Kadang-kadang kita kita faham tapi orang lain tak faham. Jadi perlukan kepada kombinasi kedua-duanya sekali lah, insya-Allah. Jadi yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita, bukan guru. Guru pun tak ada kuasa untuk memberikan hidayah. Cuma kita boleh berusaha dan ikhtiar untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Ada apa soalan?
Tak ada. Ini tak ada. Habis, ada lagi. Insya-Allah. Nak balik masak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Ada lagi. Konsep dia sama lah tadi, membanding-bandingkan kan. Konsep pengajaran. Sebab dia fikir pada famous. Dia fikir pada famous kan. Itu bilang banyak cakap macam mana pada famous ni dia terkenal kerana ilmu, tak ada masalah lah. Tapi kalau dia kenal kerana apa? Kerana diri dia, itu jadi satu masalah yang lain. Tetapi dari segi ilmu kan, al-ilmu dikata menjadi imaduddin. Kepada ilmu ni adalah kepada ketua ataupun jalan kita untuk kepada agama. Dia bukan kepada makhluk. Jadi yang kita nak tuntut ni ilmu Allah, bukan kepada makhluk. Makhluk ni sebagai adat kepada penyampaian ilmu. Kan? Ilmu tu menjadi apa? Makhluk ni menjadi apa? Mazlahatul kepada ilmu, kepada penyampaian ilmu. Jadi kalau orang biasa macam itulah, senang cerita macam ni lah kalau pergi menuntut ilmu, tak ramai orang kan. Kalau pergi ceramah, lebih ramai. Sebab apa? Yang memberi ilmu ni dia berbagai jenis orang, berbagai jenis metod, berbagai jenis keadaan. Ceramah ni biasa orang yang famous je lah. Orang yang ada nama dan sebagainya. Tapi mana yang lebih kita ingat? Ketika majlis ilmu ke ataupun ketika ceramah? Ceramah kita dengar sekejap, lepas tu hilang. Ilmu yang penting dia pertama, dia ada kitab, dia ada kalam, dia ada lebih. Kemudian dia ada dua-dua perjalanan. Maknanya secara teori dan juga praktikal. Itu ilmu. Tapi orang tak suka. Memang tak ramai orang macam kita lah kan. Kalau majlis ilmu tak ramai. Tapi kalau ceramah ramai. Lagi segi manusia, ummah. Lagi segi manusia ataupun penyampai. Penyampai ni lagi segi famous dia memanglah macam tu. Memang orang minat sebab ada ni tak famous, ni tak ni, ni tak ni. Lagi segi ilmu penyampaian terserah orang yang menerima. Macam tadilah kita suka cara macam ni, kita suka cara macam ni, kita suka cara macam ni. Itu masing-masing. Saya nak cerita tak buat famous pun tak tahu macam mana. Kalau buat famous semua nak jumpa kan. Macam artis kan. Orang ni pelakon teater dengan pelakon drama ataupun yang memang sering keluar kat TV kan, wayang dan sebagainya. Mana orang tu? Memang orang tengok pelakon teater ni orang tak kenal pun. Kan? Tapi apa yang dia sampaikan ada mesej tak? Letak mesej. Yang teater ni dengan kesenian dia, dengan adab dia, dengan budaya dia. Kan? Tapi yang tadinya drama tu dengan apa, dia macam Caca Marba. Tapi dia siapa yang lebih famous? Adik. Dengan isu dia, dengan gosip dia. Contohlah, ni tak ada kaitan dengan tu, tetapi maksudnya macam tadilah, dia terkenal, dia memang dah diperkenalkan di mata masyarakat kan, dengan selain daripada ilmu dia, dan memang dia highlightkan. So macam itulah. Kadang-kadang punya benda tak ada apa pun, apabila dia highlightkan benda tu sama je kan. Itu ilmu. Kita sebagai penuntut ilmu kita kena dapil lah, kena pandai dapil lah. Sebenarnya yang menjadi masalah ni kadang-kadang orang yang baru nak belajar ilmu. Yang belajar ilmu ni dia kena dia mencari orang yang yalah yang famous lah kan. Selebriti. Itu seperti yang kita kena tekankan. Sebab kita apa juga yang kita buat, kita sandarkan kepada dua sumber, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu juga kaedah kita menuntut ilmu. Kita tengok kaedah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu kepada para sahabat dengan cara bertalaqi. Rasulullah sendiri terima ilmu secara talaqi. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbentuk
manusia, mengajarkan Rasulullah SAW Al-Quran. Tahu mudah. Sebab apa Jibril jadi manusia, bukan menjadi manusia? Sebab yang nak mengajarkan kepada manusia. Dan kenapa Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada manusia dan dalam bentuk diri seorang manusia? Dia boleh dijadikan Tuhan, boleh hantar malaikat terus. Sebab apa nak hantar Nabi lagi? Sebab yang dia ajarkan adalah kepada manusia. Contoh ni mesti datang daripada manusia. Gitu juga tadi kan, yang menuntut ilmu dia kena datang daripada orang yang berilmu. Jadi dan juga menjadi contoh. Contoh yang pertama dari segi selebriti itu soal lain lah. Tapi contoh dengan kepribadian dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Kita nak jawab dengan orang macam tu susah kan. Kita nak cakap macam mana tu pulang lah. Sebab kita ni menuntut ilmu dengan nama itu. Apa juga yang kita buat dengan nama itu, dengan niat kita mencari redha Allah. Bukan niat kita nak cari artis, bukan niat kita nak jadi selebriti. Niat kita mencari redha Allah. Begitu juga dengan orang yang mengajar. Kita datang tujuan kita mengajar, bukan kita nak cari publicity, bukan kita nak jadi apa selebriti dan sebagainya, tapi kita tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah SWT. Sebab tu kadang-kadang saya segan dengan sahabat-sahabat kita yang bergerak, sama ada yang secara individu, secara berkumpulan, yang tidak berhajat kepada apa-apa pun. Kadang-kadang sanggup tinggal keluarga, walaupun orang dengar 2, 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Jangan hina mereka. Sebab mereka di antara insan-insan hebat yang Allah Ta'ala pilih dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita. Sebab apa? Sebab apa? Mereka tak pernah meminta apa pun daripada kita kecuali meminta redha Allah. Itu yang mereka boleh lakukan. Berkumpul, kemudian mengajak orang untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang terbuka hati, yang kembali kepada jalan Allah SWT daripada jalan yang zulumat, daripada jalan kegelapan, akhirnya mereka kembali ke jalan Allah disebabkan mereka ini. Kita ni mudah tuan-tuan, datang sini dijemput, kemudian ceramah-ceramah balik kan. Tapi mereka tak dijemput, mereka buat urusan Nabi, mereka buat kerja Nabi. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, tidak dijemput. Ke Madinah, Nabi telah ditunggu. Waktu Nabi disambut, tapi pergi ke Taif, Nabi tak ditunggu. Sampai di sana ingatkan dakwah berjalan dengan baik, tapi Nabi dihina. Sama seperti mereka datang kat rumah kita. Kita sendiri kita tengok, datang rumah kita, alamak dia orang datang tutup pintu. Kasut kat luar, motor kat luar, kereta kat luar. Senyap mereka dalam rumah. Siapa tak nak mereka ganggu kita. Tak apa lagi. Ada yang datang pula, dia buka pintu, bagus. Kasih orang tu masuk. Dalam dia balon dia. Kau ni tak ada kerja lain ni. Ni kau tinggalkan keluarga seminggu, sebulan, 40 hari. Apa keluarga kau makan? Kita dah disyarahkan. Ada. Sebab tu kata mereka ni insan-insan yang hebat, dipilih oleh Allah SWT. Mereka bukan selebriti, tapi mereka jalankan kerja-kerja Allah. Begitu juga kita pasang niat kita datang belajar, kita datang mengajar, juga tujuan kita adalah menjadi redha Allah SWT. Bukan keduniaan yang kita tuntut, bukan nama yang kita minta. Tapi kalau Allah nak masyhurkan nama, alhamdulillah, itu bukan urusan kita. Kadang orang panggil dah keluar TV, dah keluar apa kan, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah SWT. Itu di antara juga masalah tu untuk kita capai kepada jalan akhirat. Dengan orang kenal kita, mudahlah kita menyampaikan. Itu je kan. Bukan jangan kata ustaz selebriti ni tak bagus. Bukan, jangan macam tu. Mereka je tak dipilih oleh Allah Taala dengan cara yang macam tu. Jadi cara macam tu memudahkan urusan dakwah mereka, insya-Allah. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan pasti ada dalam kepada diri siapa sekalipun, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita hidayah, berikan kita ketenangan dan membukakan pintu hati kita dalam menuntut agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ilmu adalah yang dituntut. Talabul ilmi, bukan pintu ilmu tu datang melayang. Dia bukan datang menggolek, bukan datang melayang, tapi kena tuntut, kena cari ilmu. Sebab tu kalau kita masih dalam proses nak nikah kan, kita nak nikah, kita buat khutbah nikah, kita kata apa? Dalam khutbah nikah tu kita kena izinkan isteri-isteri kita, bagi lelaki, sebab tanggungjawab lelaki kan, memberikan ilmu kepada isteri, tanggungjawab. Seandainya tak mampu untuk beri ilmu kepada isteri, pada keluarga, kena izinkan isteri untuk keluar mencari ilmu. Betapa pentingnya
ilmu. Al-ilmu imamu amal. Dari ilmu tu adalah ikutan kepada amal. Jangan ada ilmu diam. Kena amalkan supaya kita apa? Baru kita menjadikan insan yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan segala yang kita sampaikan adalah daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik kita amalkan, yang buruk kita letakkan sebagai sepadan kehidupan kita supaya kita tidak tergolong dalam golongan-golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tersekat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik dan hidayah sehingga akhirul kalam kita, sehingga akhir hayat kita, dan ditemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berikan kekuatan keimanan kepada kita dan kekal kita dalam landasan Islam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma zidna ilman wa zidna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabi khair wa abwabi salama wa abwabi sihah wa abwabi ni'mah wa abwabi barakah wa abwabi quwwah wa abwabi mawaddah wa abwabi rahmah wa abwabil rizqi wa abwabil ilmi wa abwabil maghfirah wa abwabil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.